Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami yang wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Muka surat 22 nombor 3. Kita muka surat 22. Katanya, apabila sesuatu itu terkena najis seperti air kencing anjing, katanya apabila sesuatu itu terkena najis seperti air kencing anjing atau khinzir atau anak daripada salah seekor daripada keduanya, atau air liurnya atau najisnya atau peluhnya atau badannya ketika ia lembab, maka dibasuh dengan 7 basuhan. Salah satu basuhannya dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi di dalam perbincangan berkenaan dengan najis dan cara menghilangkan najis tersebut. Yang mana najis ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya najis mukhaffafah, yang keduanya najis mutawassithah, yang ketiganya najis mughalladhah. Rasanya benda hak yang hamba sebut sini bagi penuntut ilmu, orang hak yang duk dengar sokmo, duk dalam majlis ilmu sokmo ni, bukanlah suatu yang asing, bukanlah suatu benda hak yang dikatakan kali pertama dengar. Bukan pernah dengar dah sebelum daripada ni, berapa kali pun tak tahu dah. Jadi kalau hak yang pernah dengar dah sebelum daripada ni, untuk malam ni kita ulang balik, ulang kaji balik. Kalau hak yang belum pernah dengar lagi ataupun pernah dengar sekerak-sekerak, maka pada malam ni kita tambah ilmu pengetahuan yang berkait dengan hukum hakam, khususnya berkenaan dengan syarat sah sembahyang. Jadi apa yang disampaikan oleh pengarang kita adalah, apabila sesuatu terkena najis anjing dan babi, yang mana najis anjing dan babi dinamakan sebagai najis mughalladhah. Sama ada najis anjing babi saat itu kena air kecing dia ke, tahi dia ke, air liur ke, air liur dia ke, dah kira lah. Ketika tu wajib dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Yang mana 7 kali basuhan tersebut, salah satu daripadanya adalah dengan air, dengan tanah. Salah satu daripadanya adalah dengan tanah. Jadi hak ni memang boleh dikatakan kita tahu belaka lah. Cuma abang akan sebut benda hak yang mungkin
benda yang penting juga. Baru ni ada soalan yang diajukan kepada hamba berkenaan dengan seorang yang digigit anjing. Dia kena kekeh dia anjing, teruk pergi hospital, terpaksa kena jahit dan seumpamanya. Doktor dak bagi kena air, nak basuh mana. Okey, jadi pada asalnya apabila kena najis anjing dan babi, wajib kena basuh sebanyak 7 kali. Tapi kalau kita tidak mampu untuk basuh, maka dimaafkan untuk kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fattaqullaha mastata'tum. Mungkin kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu. Jadi orang dia tidak mampu, jadi dalam keadaan lagu tu, dia sembahyang dalam keadaan lagu tu lah, dimaafkan untuk dia. Manakala lepas daripada sembuh kat gigi, tetap dia kena basuh sebanyak 7 kali. Sebab ataupun kalau dah sembuh pun, kalau boleh dah kena air, doktor kata boleh dah kena air, maka basuhlah. Kalau tak boleh kena air, maka tidak mampu untuk dia basuh, maka dimaafkan untuk dia. Okey. Cara basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah Ustaz ni. Bagaimana cara kita nak buat? Kata ulama, kita ambil air hak yang ada tanah dah dalam. Contoh kat tempat kita banyak air sungai ke, air lopok, air seluk ke, ambil basuh dengan air tersebut sekali. Ataupun kita basuh, ambil air basuh, lepas tu kita pun peru tanah, lepas tu kita basuh pula pun boleh juga. Basuh sebanyak 7 kali, kita ambil tanah debu tu kita peru pun boleh juga. Jadi bukan mesti kita ambil air, kita pun kucar dengan tanah, lepas tu jiru, bukan mesti lagu tu. Bahkan kalau kita tidak campur dalam air dengan tanah sekalipun, kita ambil tanah, kita peru tempat dia hak yang kena najis saat itu, kita cucuk, maka dikirakan dengan air tanah. Baik. Lepas tu dia disebut di sini ketika ia lembab. Maksud dia ketika dia lembab, maksudnya adalah kalau sekiranya kita bersentuh dengan anjing. Sebagai contoh, anjing kering, kita kering, maka ketika itu tidak wajib basuh sebanyak 7 kali. Hak yang wajib ketika salah satu daripada kita ataupun dia lembab, ataupun kedua-duanya lembab. Kalau kedua-dua kering, maka tidak wajib kita basuh sebanyak 7 kali. Ada setengah masjid, setengah surau, anjing naik paluar. Anjing naik paluar. Kalau silap pintu dah tutup, pas dalam masjid dia masuk. Tambah-tambah jadi surau dan masjid kawasan hulu sikit, kawasan pendalaman sikit, ada kebun orang, tuang kebun saat ni itu tok anjing. Musim durian, tuang kebun makan anjing. Musim dak durian, tak ada durian, tak ada buah, tuang kebun dak tahu bahan mana, anjing lapar. Jadi mari kat masjid lah. Kebetulan masjid buat jamu budak. Dah nak tarik ahli jemaah ni, buat makan sokmo. Dak buat makan ahli jemaah nak mari. Jadi buat makan sokmo. Jadi dah buat makan sokmo, tulang banyak, anjing mari. Jadi tekah dak buat makan, anjing duduk. Dah orang kampung tak mau mari, baik anjing kata aku lah mari. Udah sikit. Jadi naik patah atas masjid. Adakah diwajibkan basuh tempat yang dijijak oleh anjing tersebut? Kita kena tengok. Kalau anjing tu kering, tempat yang dijijak tu kering, maka tak ada masalah, tidak wajib basuh. Tapi kalau sekiranya salah satu daripada anjing ataupun lantai masjid itu basah, maka kita kena basuh lah sebanyak 7 kali, agar tidak terkena kepada orang hak yang naik untuk sembahyang berjemaah di atas masjid tersebut. Cuma, okey, ada cuma selagi. Cuma kalau sekiranya benda tu sering berulang, kalau tebang basuh sampai ke 7 kali memang menyusahkan, maka tidak menjadi masalah. Mengambil pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan tidaklah wajib basuh sebanyak 7 kali, melainkan kalau ia berkait dengan jilatan anjing. Okey, boleh faham kan? Dia sekarang ni dalam hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila anjing dia jilat dalam bekas seorang di kalangan kamu,
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripada 7 kali dengan air tanah. Dalam hadis yang sebut secara jelas adalah jilatan anjing. Maksudnya air liu anjing tu yang dihukumkan sebagai najis mughalladhah. Mazhab Imam Syafi'i, dia melihat bahawasanya air liu kan tubik daripada tubuh. Dan kalau air liu najis, maka anggota tubuh badan dia juga najis. Peluh dia keluar daripada tubuh badan dia, air liu dia pun keluar daripada tubuh badan dia. Bukan setakat air liu, bahkan keseluruhan tubuh anjing najis. Baik. Jadi sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan hak yang wajib kena basuh sebanyak 7 kali adalah jilatan anjing. Adalah jilatan anjing. Manakala selain daripada jilatan anjing tidaklah wajib basuh sebanyak 7 kali. Jadi kalau sekiranya benda tu sering berlaku, jadi letih juga nak basuh, jadi memang cukup susah lah, maka boleh, tak ada masalah. Ambil pandangan sebahagian daripada ulama, cukup basuh sebanyak sekali sahaja. Melainkan kalau ia melibatkan jilatan anjing, anjing duk jilat situ, duk jilat sini, itu mesti kena basuh sebanyak 7 kali, sebab kerana secara jelas Nabi SAW sebut kena basuh sebanyak 7 kali. Baik, walau bagaimanapun tetap pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan yang lebih selamat, lebih berhati-hati. Jadi kita dalam bab ibadat ni lebih baik kita mengambil pandangan yang lebih berhati-hati. Jadi kalau ada pandangan kata kena basuh 7 kali, ada pandangan kata boleh dah basuh sekali, baik kita basuh 7 kali. Sebab kalau kita basuh 7 kali itu sepakat ulama kata bersih tempat tersebut. Tapi kalau kita basuh sekali, memang adalah pandangan yang kata bersih, tapi masih lagi ada pandangan yang mengatakan tidak bersih. Jadi dalam hal ibadat sebaik-baiknya kita mengambil langkah berhati-hati agar kita jaga menjaga kita ambil berat tentang ibadat kita, dan agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita mengambil berat atas ibadat tersebut. Okey, habis. Yang keempat, apabila tanah itu bernajis dengan anjing, maka memadai dengan 7 basuhan air bersih. Kalau tanah tu kena najis anjing ke, najis babi ke, maka cukup kita ambil air biasa, kita basuh sebanyak 7 kali, sebab di tanah dah. Tapi kalau di tempat kita tak payah basuh pun tak apa. Tak payah basuh pun tak apa kalau tempat kita, sebab tempat kita hujang semua. Hujang semua, tambah-tambah leni tambah-tambah leni. Hujang bukan sikit lembab pula. Jadi tempat kita tak payah basuh pun tak apa. Baik, kalau tempat hak yang tak ada hujang sekalipun, sebenarnya di atas tanah dah wajib basuh. Dia hak yang wajib basuh ni adalah kerana ia berkait dengan ibadat sembahyang. Jadi kalau kita nak sembahyang tempat tersebut, baru kita basuh. Kalau kita tak mau sembahyang tempat tersebut, dah wajib basuh. Jadi kalau misalnya anjing begok atas tanah situ, adakah wajib kita kena basuh? Tak, bukan kita nak sembahyang situ. Kalau kita nak sembahyang situ, barulah kita kena basuh, kerana di antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci tempat kita sembahyang daripada najis yang tidak dimaafkan. Baik. Di sama juga tayar kereta. Tayar keretanya jijuk anjing. Tayar kereta jijuk anjing. Tempat kita kalau nak basuh pun tak ada masalah. Sebab kita bukan nak guna kereta masuk dalam sembahyang. Tak ada orang pikul kereta masuk dalam sembahyang. Galah atas belakang sembahyang sekali dengan kereta, tak ada. Jadi oleh kerana ia tidak melibatkan ibadat sembahyang kereta tu, maka tak ada masalah nak basuh sekali pun. Bahkan di tempat kita ni, kalau kita nak basuh pun, mai hujang semua dia cuci gitu je. Dan kalau apabila hujang, kita lalu dalam air hujang saat itu, memang lebih daripada 7 kali lah. Lepas tu kita lalu kat tanah pula. Bukan mesti kena tanah berseluk gitu, bukan. Ada sikit tanah pun memada dah. Yang dikatakan salah satu daripada 7 basuhan saat itu dengan air tanah. Yang kelima, kata dia, sesuatu yang ternajis disebabkan air kencing bayi lelaki yang tidak memakan sesuatu melainkan susu ibunya sahaja, maka memadai dengan dipercikkan, iaitu merejiskan air ke atas air kencing serta meratakan air tersebut. Jadi katalah sesuatu ni terkena najis kencing kanak-kanak lelaki. Dia di antara najis adalah air kecing. Dah kiralah air kecing manusia ke air kecing binatang, semuanya najis. Air kecing kanak-kanak ke air kecing dewasa ke, semuanya najis. Cuma air kecing ni dimaaf kalau sikit sangat. Sikit lagu mana kita dak boleh, mata kasar kita dak nampak. Kita kecing,
Lepas tu dia rasa mari ngecik. Tapi kita tengok tak ada nampak pun di luar kita, di kain kita. Dalam kitab dikata sebesar hujung-hujung jarum. Maka tu dimaafkan. Setiap najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, maka ia dimaafkan. Lalak yenjak atas tahi cair. Dia pun jak atas baju kita nak pergi sembahyang. Tapi kita tengok tak ada sikit pun warna kuning di atas baju kita. Tapi pasti dah dia jijak atas tahi hak cair tu, memang ada tahi di kaki dia tau. Lepas tu dia jijak pula atas baju kita, tak nampak pun, maka dimaafkan. Sama juga air kecing hak sikit-sikit hak tu dimaafkan. Jadi air kecing hukum dia adalah najis. Dalilnya satu ketika orang Arab Badui duduk dalam masjid Rasulullah, dia rasa nak kecing, dia selok kain pacor sebelah sana. Pacor kecing. Sahabat pakat marah. Main dia pacor kecing dalam masjid ni, tempat orang nak ibadat je main pacor kecing kok dang gitu. Sebab orang Arab Badui ni memang perangai dia dah lagu tu. Sebab kata Rasulullah, man bada jafa, sesiapa yang duduk di pendalaman dia akan ngasor. Dia akan kasar. Tengok perangai dia kasar. Dia tidak perangai seperti orang hak yang duduk bandar. Orang hak yang duduk bandar dia bergaul dengan orang dia pandai. Orang hak yang duduk darat ni dia ngasar sikit, kurang adab. Baik, bukan kita khabar orang darat tempat kita, bukan. Ni kita cerita hak yang Rasulullah khabar orang Arab Badui cakap kita orang darat, orang pendalaman tu lah. Baik. Jadi lepas daripada tu sahabat marah. Ada sebahagian sahabat tu baru nak perebah dia, nak bahang dia. Rasulullah kata da'u, biarkan. Biar sudah dia. Lepas daripada dia sudah kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat ambil setimba air, tuang di atas air kecil dia. Maka kata ulama ini membuktikan menjadi dalil bahawasanya air kecil hukum dia najis sebab Rasulullah suruh basuh. Tak kira air kecil kanak-kanak ke air kecil orang dewasa ke manusia ke binatang semuanya najis. Cuma kencing kanak-kanak lelaki diberi keringanan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, air kencing kanak-kanak lelaki cukup dipercikkan air ke atasnya, berbeza dengan air kencing kanak-kanak perempuan mesti kena basuh. Jadi oleh kerana Rasulullah memberi ataupun syarak agama kita memberi kelonggaran untuk air kecing kanak-kanak lelaki, maka ulama meletakkan hukum tersebut dan dibincangkan dalam kitab fiqh. Ulama meletakkan air kecing kanak-kanak lelaki sebagai najis mukhaffafah dan diletakkan syarat-syarat untuk dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah air kencing, selain daripada air kencing bukan najis mukhaffafah. Tahi kanak-kanak lelaki najis bukan najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Najis mughalladhah pula, najis mutawassithah. Tukar. Muntah dia juga najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Kan budak kan, lepas daripada diisap susu 10 minit, jeluak tobik semula. Dia muntah ni, hak yang keluar daripada ma'idah, daripada perut, hukum dia adalah najis. Sama ada muntah orang dewasa ataupun muntah kanak-kanak. Cuma muntah kanak-kanak dimaafkan untuk ibu dia. Untuk ibu dia dimaafkan. Dah budak kan, apabila dia jeluak, dia pun nak susu pula, mak dia nak basuh-basuh pun mulut dia. Lepas tu mak dia wipek pula ke dia, susu pula. Adakah mak dia mesti kena basuh dulu? Labu susu kena basuh dulu ke? Susu saat itu sebelum daripada nak sembahyang. Dak kata ulama tak perlu basuh. Maksudnya tak perlu basuh, tak wajib basuh. Nak basuh pun tak ada masalah, tak wajib basuh, dimaafkan untuk mak dia. Berbeza dengan ayah dia. Ayah dia tidak dimaafkan. Jadi ayah dia tengok mak pas mana tak tahu ni. Mak duk masuk dapur anak wah, ayah pun ambil tok di kopek ayah, anak pun isap susu. Ayah nak wisnyak aja anak baru jeluak saat ni. Maka tidak dimaafkan untuk ayah. Ia dimaafkan untuk ibu, tidak dimaafkan untuk ayah. Sebab ibu ni sentiasa, ayah ni bukan cara dia bagi susu. Tu nipu je tu, nak suruh anak senyap. Baik. Jadi apa yang disebut oleh ulama air kencing, selain daripada air kencing bukan najis mukhaffafah. Kanak-kanak kalau orang tua bukan najis mukhaffafah. Lelaki kalau kanak-kanak perempuan bukan najis mukhaffafah. Yang umur dia belum lagi mencukupi 2 tahun,
kerana 2 tahun tempoh penyusuang kepada kanak-kanak ni 2 tahun je. Lebih daripada 2 tahun tu bukan tempoh penyusuang dah. Maka tidak kira lebih daripada 2 tahun. Dia kira 2 tahun ke bawah dengan pengiraan tahun Islam. Pak, yang kelimanya adalah kanak-kanak tersebut tidak makan selain daripada susu. Sama ada susu ibu ataupun susu yang lain. Yang penting dia jadikan susu sebagai makanan asasi dia. Kalau dia makan hanya sekodok tahnik, biasanya budak apabila dilahirkan, maka ayah dia saat itu carilah ustaz ke, cari ulama untuk tahnik anak dia. Jadi ulama ataupun ustaz ambil sebiji tamar, mama-mama bagi kepada anak tersebut, letak atas langit. Anak pun isap, suti, wak tamar makan. Napa nak lagi? 2 teh pula sebagai contoh. Maka najis tersebut ataupun air kecil dia tetap masih lagi dihukumkan najis mukhaffafah, bukan najis mutawassithah. Kerana dia makan buah tamar saat itu bukan atas jalan mengenyangkan, bukan memada di situ, bukan kena wi susu juga. Tapi kalau tak apa dah, tak wi susu pun tak apa dah. Dia makan dah benda lain, tak wi susu pun tak apa dah, jarang-jarang je wi susu. Maka ketika tu najis dia telah bertukar daripada mukhaffafah kepada mutawassithah. Katanya sesuatu yang ternajis disebabkan air kecing bayi lelaki yang tidak memakan sesuatu melainkan susu ibunya saja, maka memadai dengan dipercikkan, iaitu merenjiskan air ke atas air kencing serta meratakan air tersebut. Di syarak dia, ada sebahagian daripada orang puang, apabila budak sana itu umur setahun ataupun 6 bulan kecil, dia ambil air yang pakai percik je atas air kecing tersebut. Itu salah, bukan cara lagu tu. Cara dia adalah kena lak dulu air kecing. Kalau dia kecing di baju kita, kita perah dulu, perah, barulah ambil air biasa pergi percik di atas tempat tersebut. Jadi kalau dia kecing atas ladang, lak dulu, bukan dia ambil air pergi percik di atas najis air kecing tu. Sebab tu dalam kitab Matang Safinatun Najah disebut lagu mana? Ba'da izalati ainiha, selepas daripada dihilangkan ain zat najis tersebut, barulah dipercikkan air. Kalau air kecil tu duduk atas latar, dak buang lagi, dak lak lagi, ambil air dia percik, tu dak jadi. Tu tidak suci tempat tersebut. Ni kena belajar Dah dak suci kok, pergi semayang dalam keadaan menanggung najis yang tidak dimaafkan, dak sah semayang. Sebab antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci pad badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi cara dia adalah kena buang dulu, kena hilangkan air najis. Sama ada kita ambil tisu ke ataupun ambil kain ke, kita lap dulu, baru kita ambil air, kita percik di atas. Dan kita percik saat itu, kita percik dengan rata, biar rata air. Dia tidak disyaratkan kita lalukan air. Manakala najis yang selain daripada najis mukhaffafah, syarat dia mesti kena lalukan air di atas najis tersebut. Okey, habis. Bagi najis-najis yang lain, najis yang lain daripada najis anjing, babi, najis yang lain daripada najis air kencing kanak-kanak sana, ia hanya menjadi suci dengan basuhan jika hilang rasa, warna dan baunya. Jadi kalau najis mutawassithah, maka cara untuk menyucikan najis tersebut adalah kita hilangkan zat najis, buang dulu zat najis. Maksudnya mesti kena hilangkan zat najis, lepas tu mesti kena hilangkan rasa, bau, warna. Ni panggil sifat najis. Najis dia ada zat dia dan dia ada sifat dia. Jadi kalau najis mutawassithah, mesti kita kena hilangkan segala zat dia dan segala sifat dia. Bau mesti kena hilang, rasa mesti kena hilang, warna mesti kena hilang. Baik, cuma kata ulama, kalau warna sahaja payah untuk dihilangkan, warna sahaja payah untuk dihilangkan, maka ketika itu dimaafkan. Orang puang, dia nak mari masjid, dia pakai kain semayang, tiba-tiba keluar darah haid, habis kain putih dia, habis dia pun balik dah dia nak mari masjid, guna mai tubik darah haid ni, nak semayang pun tak boleh masuk dalam masjid pun, balik rumah dia. Balik rumah dia basuh kain dia. Gonyoh dak cakap dak gonyoh. Dak hilang juga warna darah. Ada lagi sikit. Nampak merah gitu, merah pudar gitu lah. Maka kata ulama dimaafkan. Kalau warna sahaja yang payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Begitu juga bau sahaja yang payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Kalau bau serta warna, tu tak boleh.
bau lagi, warna pun ada. Itu tak boleh sebab menunjuk bahawasanya zat najis masih lagi berbaki. Begitu juga tinggal rasa saja, rasa ada lagi, maka tidak dimaafkan sebab menunjukkan bahawasanya zat najis masih lagi berbaki. Kalau warna sahaja, bau sahaja, itu dimaafkan. Tapi syarat ketika kita cuba dah tapi masih lagi payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Sebab itulah dikata tidak mengapa warna atau baunya kekal jika ia sukar untuk dihilangkan. Habis, tidak dikira suci satu-satu cecair sekiranya ia terkena najis. Kalau benda cair kena najis tak boleh dah kita nak basuh dia. Contoh kita kata kicap kicap ada, kita beli botol besar, tiba-tiba kita tengok dalam cicak mapu. Cicak saat ni tu dia hacur duduk dalam. Kita bau busuk, bakar cicak tu bau. Dia kalau cicak mapu, kalau cicak tu dah hacur, boleh buang sebab cicak ni dia bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia dimaafkan. Jadi kalau kita buang boleh lagi guna. Soal kita geli tak geli tu nombor 2. Daripada segi guna tak ada masalah. Jadi kita tengok ada cicak seekor, kita pun buang cicak saat ni tu baru mapu, dak bau pun, dak berubah pun bau, kita buang. Tarik pun tak ada dalam, kita buang. Lawyer aku nak makan, tak apa. Bini kita makan, jangan kabur dia. Tak apa, tak ada masalah. Daripada segi hukum dibolehkan. Cuma lawyer tu lah. Tu pasal lain lawyer. Lawyer ni sebab benda, sebab kita tak makan cicak. Kalau pakat makan cicak belaka, tak ada lawyer pun Kalau pakat makan cicak belaka, dia benda ni kadang-kadang oleh kerana orang duk kabar tu jadi lawyer. Macam tiku. Lawyer Tapi kalau pakat makan tiku belaka, tak lawyer pula macam orang siang pokok dia pakat ranggah belaka tiku. Kita kalau pergi ikut orang mesin gala tu kan. Gala nak buat padi Gala kita ikut masa rambut masa kecil-kecil kita ikut belakang. Kata gala orang duk mesin balik tanah jadi kita ikut sebab nak cari ikan di belakang. Dia bukan ikan, ular pun dia kebah. Tiku pun faham lah ke? Lepas tu pakat gula buat dia, tengok tak geli pun sebab dia makan semua. Kita tak makan, orang duk sebut kotor, jadi geli lah ke? Baik, maksudnya benda daripada segi hukum, kita nak khabar daripada segi hukum. Cicak adalah binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau dia mampu, bangkai dia adalah najis. Namun kalau jatuh dalam air, jatuh dalam cecair, maka ia dimaafkan. Sekarang ni bukan setakat jatuh, bahkan dia hacur dalam, lama dah, busuk kohong bau kicap. Baik, maka hukum kicap tersebut adalah mutanajis. Boleh tak kita nak basuh kicap tu, nak bersih sebagaimana najis kena di baju boleh basuh? Kata ulama tak boleh dah. Tu maksud dia tidak dikira suci satu-satu cecair sekiranya ia terkena najis, melainkan masalah minyak. Sebahagian daripada ulama mengatakan minyak yang terkena najis boleh disucikan. Cara dia lagu mana cara? Cara dia gini. Katakanlah ni minyak segeleng. Segeleng tiku mapu dalam. Contoh tiku mapu dalam. Jadi tiku ni mempunyai darah yang mengalir, kita pun buang tiku. Okey, ni najis Maka ambil air, cuang. Lepas cuang kucar, lock sekejap. Nanti air akan berada pada satu tempat, minyak akan berada pada satu tempat yang lain. Biasa air duduk bawah, minyak di atas. Maka kita tebuk ke bawah, buang air daripada bawah. Maka minyak tersebut hukum dia adalah suci. Itu atas pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Baik. Kalau sos cili ke, cuka ke, air bunga ros ke, benda lagi kita kata kicap ke, madu ke, kalau jatuh najis dalam, najis yang tidak dimaafkan, maka tak boleh, tak ada dah cara untuk kita nak bersihkan bekat perkara tersebut. Caranya adalah cuang je. Baik. Habis. Katanya faslun. Wa yajibu at-tayammum 'anil hadathil asghar wal akbar 'inda al-'ajzi 'an isti'mal al-ma'i bisabab faqdihi fi hadar aw safar walil marid. Wa idza kana fi badanihi jirahatun yadurru biha al-ma' ghasala as-sahih wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadayn. ويكون التيمم وقت غسل العليل ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu diwajibkan bertayamum daripada hadas kecil dan hadas besar.
Hadas kecil ada setiap perkara yang mewajibkan wudu. Hadas besar adalah setiap perkara yang mewajibkan mandi. Sekarang ni orang tu ketuk, jadi tak ada wudu. Lepas tu dia nak semayang, air tak ada. Jadi apabila air tak ada, bagaimana nak semayang? Mesti dia kena tayamum. Allah Ta'ala khabar dalam Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, maka naklah tayamum. Mu kena tayamum ah. Wajib mu kena tayamum. Jangan semayang pakai ada tayamum. Biar tak ada air kita pakai mayang gini. Tak boleh, hukum dia haram. Sebab dia Allah Ta'ala kata wajib mu kena tayamum. Kena tayamum ah. Dia tak tayamum dia dengan tanah. Dah tanah tak ada, luar belambok dia ambil ah. Hukum ambil tanah wajib. Dah apabila Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita bertayamum, tayamum mesti kena guna tanah, maka usaha untuk mengambil tanah hukum dia juga wajib. Kerana ia adalah wasilah untuk tayamum. Wasilah dia mengambil hukum maqasid. Al-wasail fi hukmil maqasid. Dalam kaedah fiqh menyebut wasilah dia mengambil hukum maqasid. Jadi apabila tak ada tanah, tak ada air, maka wajib kita kena tayamum. Tayamum dengan tanah. Dah tanah ambil mana? Ambil luar tu. Malah nak ambil, tak boleh. Hukum tu kan, kewajipan tu kan, dia ambil lah. Dia ambil. Lepas tu tayamum kan. Tayamum, sapu muka, sapu dua tangan. Sebagai ganti daripada wudu. Sama juga orang yang berhadas besar. Dia saat itu suci daripada haid, suci daripada nifas, ataupun lepas daripada bersetubuh, air tak ada. Tempat kita ni jarang berlaku. Kita air pahit tak ada, sungai dekat dengan rumah kita. Sungai jauh pun, parit dekat. Parit jauh, dulu laut dekat. Jadi banyak sangat. Laut jauh, baru dekat. Maksudnya di tempat kita banyak sangat air. Tak ada air rumah, di masjid. Masjid banyak kot air. Macam di Selangor kan, apabila tak ada air, puak-puak dia pakat pergi surau, tempat-tempat surau masjid yang ada kolah tu, pakat ambil air situ lah. Jadi maksudnya banyak kita air tempat kita banyak air. Ni bagi orang yang tak ada air, maka cara dia adalah bertayamum. Bertayamum sama ada untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika tidak mampu menggunakan air, sama ada dengan sebab ketiadaan air, ketika berada di kampung, atau ketika bermusafir. Dan untuk orang sakit, dia gini, dia orang yang pada asalnya apabila kita berhadas, sebelum daripada kita berwudu, kita sembahyang, wajib kita kena angkat hadas tersebut. Kalau hadas kecil, mesti kita kena berwudu. Kalau hadas besar, mesti kita kena mandi wajib. Berwudu ke mandi wajib, alat dia adalah air. Kadang-kadang tak ada air, tak ada sikit air, setitik pun tak ada rumah. Okey, ketika tu kita kena cari dulu air. Bukan mesti kena tayamum. Cari dulu, takut ada belakang-belakang rumah ke, ataupun parit dekat ke, ada laga dekat ke, ataupun sungai dekat ke, cari dulu. Kalau tak ada juga, maka barulah bertayamum. Sama ada kita duduk berkapung ke ataupun kita bermusafir, tak kira, kita bertayamum. Ni tayamum kerana tak ada air. Ataupun air ada tapi tak nak guna air sebab sakit. Kalau guna air bertambah sakit. Kalau guna air lambat sembuh. Kalau guna air menyebabkan akan berlaku kecacatan pada anggota yang zahir. Kalau guna air boleh bawa mati. Kalau guna air hilang manfaat anggota. Kata ulama ketika tu boleh dia tayamum walaupun ada air. Tayamum kerana benda? Kerana sakit tidak boleh guna air. Baik, sama ada untuk mandi wajib ataupun untuk berwudu, sama je. Dia tayamum ganti daripada wudu, sama dengan cara tayamum ganti daripada mandi wajib. Dah kalau mandi wajib kita mandi seluruh tubuh, jadi tayamum ganti daripada mandi wajib kena ambil seluk benda tanah seluruh tubuh. Kita kena lama. Bukan. Muka dengan tangan je sama je. Baik. Katanya diwajibkan bertayamum daripada hadas kecil dan hadas besar ketika tidak mampu menggunakan air, sama ada dengan sebab ketiadaan air ketika berada di kampung atau ketika bermusafir. Dan untuk orang yang sakit. Untuk orang sakit ni, orang sakit yang tidak boleh guna air lah. Bukan semua sakit boleh tayamum. Bos sakit linga je kena ketik pirah, nak tayamum dah mana boleh. Dia bukan semua sakit boleh tayamum. Dia sakit yang boleh tayamum ni adalah yang pertama, kalau dia guna air boleh bawa mati, ataupun kalau guna air hilang manfaat anggota. Kalau guna air bertambah sakit. Kalau guna air lambat sembuh. Kalau guna air akan terjadinya kecacatan pada anggota yang zahir. Maka ketika tu barulah boleh dia tayamum. Kalau sakit sikit je, sakit gigi sikit je, ataupun pening kepala, sakit hidung sebab tumbuh jerawat batu dalam hidung,
sakit telinga sebab pergi tindik Subang orang Puang. Dia kena tindik Subang bekok telinga 3 hari. Pakai nak tayamum dah. Tu tak boleh. Tu kita kena faham molek. Agar kita buat sesuatu bertepatan dengan syariat. Katanya sekiranya terdapat luka pada tubuh badannya yang akan menjadi mudarat apabila terkena air, maka basuh seperti biasa pada anggota wuduk yang tidak cedera dan bertayamum pada muka dan tangan sebagai ganti kepada basuhan pada anggota yang cedera. Sekarang ni katakanlah seorang tu ada luka pada anggota wuduk. Anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Pada muka dia ada cedera, ataupun pada kaki dia ada cedera, ataupun pada tangan dia ada cedera. Tak boleh kena air kawasan tu. Maka cara dia kata ulama, kawasan yang boleh kena air kita basuh macam biasa. Okey, basuh muka dah. Kata-kata tangan tak boleh kena, sini tak boleh kena, sini tak boleh. Sebab luka tak boleh kena air ni, sini. Maka muka kita basuh macam biasa, tangan ni kita basuh macam biasa. Tangan yang bahagian luka, yang boleh kena air kita kena air dulu, kena basuh macam biasa. Yang tak boleh kena air je jangan kena air. Lepas daripada tu kita tayamum. Tayamum kerana dia? Tayamum kerana ganti pada tempat yang tidak boleh kena air. Kita tayamum ni kena ganti sini. Kena ganti sini. Baik, itu maksud dia. Yang mana tayamum ni mesti dilakukan ketika membasuh anggota yang sakit. Maksud dia, tayamum ni mesti kena buat ketika membasuh anggota yang sakit. Gini, kalau luka tu di tangan, tak boleh kena air kawasan luka. Jadi kita tempat yang boleh basuh macam biasa, kita basuh macam biasa. Sampai masa basuh tangan, kita basuh tangan, kita basuh sini, basuh sini. Lepas daripada tu, sebelum daripada kita sapu kepala, kita ambil tisu ke, ambil kain lap dulu. Lap muka, lap tangan. Lepas tu kita pun tayamum. Lepas tu baru kita sapu kepala. Barulah kita basuh kaki. Pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya ada luka pada anggota tayamum, pada anggota wuduk yang tidak boleh kena air, maka yang pertama, kawasan yang boleh kena air mesti kita kena basuh. Macam biasa. Kawasan tak boleh kena air, kita kena ganti dengan tayamum. Yang mana tayamum tu mesti dilakukan ketika sampai masa basuh anggota yang cedera tadi. Sama ada kita basuh dulu ataupun tayamum dulu, hak tu tak ada masalah. Okey, contoh kita kata tayamum. Kita basuh muka, sebab sekarang ni tangan kita yang cedera, sini cedera. Kita basuh muka, lepas tu apabila basuh muka sampai masa basuh tangan. Okey, boleh. Kita ambil kain, kita lap dulu muka, lepas tu kita ambil tanah, kita tayamum sebagai ganti tempat yang tidak boleh kena air pada anggota tangan kita. Kita tayamum, lepas tu kita tayamum di tangan, lepas tu kita pun ambil air, kita basuh tangan, kita basuh tempat yang boleh kena air. Lepas tu baru sapu kepala, basuh kaki. Ataupun kita buat gini. Kita basuh muka, lepas tu basuh dulu tangan, habis selesai kawasan yang boleh kena air, melainkan kawasan tak boleh kena air, kita pun ambil kain, kita pun lap di muka, lap di tangan, tayamum. Baru lepas daripada tayamum, kita baru sapu kepala, baru basuh kaki. Tak boleh gini tak boleh. Kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, baru tayamum untuk ganti tempat yang tak boleh kena air pada tangan. Tak boleh. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Sebab benda tak boleh? Sebab sekarang ni tayamum yang kita tayamum kerana ganti pada tempat yang tidak boleh kena air di tangan. Jadi bermakna tempat tak boleh kena air saat itu tak jadi lagi yo. Melainkan kita tayamum, maka jadi dah tempat tu, terangkat dah hadas tempat tu. Barulah boleh kita sapu kepala. Kita dalam rukun wuduk yang kita belajar sebelum daripada ni, antara rukun wuduk, antara fardu wuduk adalah tertib. Tertib ni maksudnya tidak boleh kita berpindah kepada satu rukun melainkan sempurna rukun sebelum daripada dia. Jadi kalau luka di tangan, sebelum daripada tayamum, tangan ni belum sempurna lagi walaupun kita basuh dah. Mesti kena tayamum dulu, sebab tayamum nak ganti pada tempat yang tak boleh kena air. Barulah kita sapu kepala, barulah basuh kaki. Okey, itu mengikut pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Kata dia sekiranya terdapat luka pada tubuh badannya yang menjadi mudarat apabila terkena air, maka basuh seperti biasa pada anggota wuduk yang tidak cedera dan bertayamum pada muka dan tangan sebagai ganti kepada basuhan pada anggota yang cedera. Baik.
Katanya, cuma selagi kita kena sebut juga, dia tayamum ni jangan niat saja aku tayamum kerana menggantikan tempat yang tidak boleh kena air. Bukan gitu cara niat dia. Niat tayamum sama je dengan tayamum ganti daripada wuduk ataupun ganti daripada tempat yang tidak boleh kena air. Dia niat lagu mana? Sahaja aku mengharuskan sembahyang. Tu niat tayamum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, apa yang disebut dalam kitab fiqh, dia tidak memada kita berniat sahaja aku bertayamum. Dia kena niat sahaja aku mengharuskan sembahyang. Nanti kita akan bincang panjang lebar pada sampai bab rukun tayamum ataupun fardu tayamum lepas daripada ni. Yang ketiga, diwajibkan menyapu air pada balutang sekiranya tidak mampu menanggalkan balutang tersebut. Okey, ada sebahagian daripada orang yang mana balutang saat itu berada pada anggota wudu. Saat ni tak ada balutang. Okey, ada orang ada balutang pada anggota wudu. Jadi apabila ada balutang, dia cedera, lepas tu dia tempat cedera dibalut. Tak kira balut dengan kain ke, balut dengan semi ke, yang penting ada balutang. Masa kita nak ambil wudu, maka wajib kita kena gatakan air pada seluruh anggota wudu. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita basuh, maka kita kena menghilangkan segala perkara yang menghalang air. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila mu nak bangun sembahyang, mu kena basuh muka, wajib mu kena basuh muka. Jadi setiap perkara yang menghalang air sampai ke muka, kita kena hilangkan belaka. Dan wajib mu kena basuh tangan sampai ke siku. Setiap perkara yang menghalang air sampai ke tangan, sampai ke kulit tangan kita, wajib kena hilang belaka. Jadi apabila ada pembalut, yang pertama wajib kita kena hilangkan pembalut ni. Buang pembalut tu. Okey. Jadi pada asalnya wajib kita kena hilangkan pembalut. Kalau kita boleh buang pembalut. Tapi kalau tidak boleh buang pembalut, maka biarkan. Biarkan gitu. Sekarang ni pembalut yang ada pada tangan ada dua kemungkinan. Yang pertama, boleh dibuang, maka wajib dibuang. Sebab dia wajib dibuang kerana Allah Ta'ala wajibkan kita ratakan air. Apabila Allah Ta'ala wajibkan kita ratakan air, setiap perkara yang menghalang daripada rata air mesti kita kena hilangkan. Kalau pembalut boleh dibuang, wajib kita kena buang. Bukan hukum sunat, bukan hukum harus, wajib kena buang. Okey, buang. Kalau tak boleh nak buang, maka biar gitu lah. Dan nak ambil wuduk mana? Tempat hak yang boleh kena air, kita kena air. Tempat hak yang tak boleh kena air tempat hak yang tidak sampai air di bawah pembalut, maka kita ganti dengan tayamum. Cuma cara dia lain sikit daripada hak tadi. Okey, katakanlah pembalut duduk sini. Buat contoh gini, pembalut duduk sini. Tak nak pecah. Tak nak pecah, cara dia adalah basuh muka dulu. Sampai masa basuh tangan, nak tayamum lalu pun boleh. Ataupun basuh tangan dulu. Mana yang boleh basuh? Sini boleh basuh, atas ni boleh basuh. Lepas tu ambil air, sapu di atas pembalut. Ambil air sapu di atas pembalut. Ni wajib, sapu di atas pembalut. Lepas daripada tu, ambil kain, lap muka, lap tangan, tayamum. Tayamum kerana benda? Kerana ganti tempat yang tidak boleh kena air yang berada di bawah pembalut. Barulah sapu kepala, barulah basuh kaki. Okey, yang beroyak sekali lagi ya. Kita sebut sekali lagi. Katakanlah di tangan ni ada pembalut luah ni. Tak boleh nak pecah. Nak pecah warna seming. Nak pecah warna seming, tak boleh nak pecah. Kalau pecah kesok habis tulang. Tak boleh nak pecah. Okey, apabila dah nak pecah, cara dia lagu mana? Ambil wuduk macam biasa lah. Muka basuh macam biasa. Muka basuh macam biasa. Tangan ni tak ada cedera. Okey, basuh macam biasa. Tangan ni sini je hak yang tak boleh basuh. Sini boleh basuh macam biasa. Atas ni boleh basuh macam biasa. Hak tempat tak boleh basuh, cara dia adalah kita tayamum kerana ganti tempat hak yang tidak boleh kena air. Tayamum masa mana tayamum? Sampai masa basuh tangan tayamum. Sama ada kita nak tayamum dulu ataupun nak basuh tangan dulu, hak tu tak ada masalah. Yang penting jangan tayamum selepas daripada selesai. Ataupun kita pergi sapu kepala dulu baru tayamum. Sebab kita kena ra'i tertib. Wudu antara rukun fardu dia adalah tertib. Okey. Sampai masa basuh tangan, kita boleh basuh tangan dulu, boleh kita tayamum dulu. Okey, katakanlah kalau kita tayamum dulu, kita lap muka saja. Kalau kita basuh tangan dulu baru kita tayamum, kita lap muka, kita lap tangan sebab ada air tadi kan. Maka baru kita tayamum. Lepas daripada kita tayamum, kita pun basuh tangan. Tepat atas pembalut ni mesti kena sapu air.
Jadi di tangan, tempat awak yang boleh basuh kena basuh, ataupun balut kena sapu air. Lepas tu kena tayamum. 3 perkara yang perlu kena buat. Ni perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya diwajibkan menyapu air pada balutang sekiranya tidak mampu menanggalkan balutang tersebut. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turab, al-thani an-niyyah, wa hiya niyyatu istibahati as-salah. Fa in kanat as-salatu fardan nawa istibahata fardhi as-salah, wa yajibu qarnuha bi wad'i al-yadi 'ala at-turab wa istidamatuha ila mashi shay'in min al-wajhi. الثالث مسح الوجه. الرابع مسح اليدين مع المرفقين. الخامس الترتيب هكذا. Fasal pada menyatakan rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 5. Yang pertama, memindahkan tanah ke anggota tayamum. Itu yang pertama, memindahkan tanah. Kena pindahkan tanah kepada anggota tayamum. Kalau tidak pindah tanah tak jadi. Contoh mana tak pindah tanah? Kita naik motor musim kemarau, kawan kita duduk depan, lalu jalan hak yang seluk. Kawan kita masa lalu jalan seluk, dia tok kaki, 2 belah kaki atas tanah. Kita belakang tu bahan tanah sungguh lah kita. Kabuk kena. Memang jenis pasal kena. Kan ramai kan geng-geng gitu kan. Jadi memang pasal kena. Dia pisah duduk depan, cadang nak win mandi kawan dia dengan seluk belakang. Baik. Jadi pernah muka seluk kebetulan air tak ada. Jadi pakai tayamum lalu, pakai gonyoh lalu. Tak boleh. Tidak memada sebab tidak ada pemindahan tanah. Mesti kena pindah tanah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i, kalau ada dah di muka terus kita sapu niat tayamum tak jadi. Mesti kena pindah. Kalau nak buat juga cara dia mana cara dia? Cara dia kita ambil tangan kita, kita tepuk di muka, kita akak, kita pun sapu semula. Itu cara dia sebab baru ada pemindahan tanah. Itu yang pertama. Yang keduanya, al-thani an-niyah. Yang kedua adalah niat. Sebab tayamum adalah ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan tu perlu kepada niat, dan bagi setiap seorang apa yang diniatkan. Jadi oleh kerana tayamum adalah ibadat, maka mesti kena niat. Bagaimana cara niat? Kata dia, berniat dengan niat untuk membolehkan solat, mengharuskan solat. Saja aku mengharuskan solat. Dalam hati, perbuatan kita, sapu muka, sapu tangan adalah untuk mengharuskan sembahyang. Itu dipanggil niat. Niat mengharuskan sembahyang. Sekiranya solat fardu, maka berniat untuk membolehkan solat fardu. Kalau dia solat fardu, dia niat, saja aku mengharuskan solat fardu. Maka berniat untuk membolehkan solat fardu. Diwajibkan berniat ketika meletakkan tangan pada tanah dan mengekalkan niat sehingga menyapu sesuatu pada wajah. Jadi niat tayamum ni, masa kita ambil tanah, ambil tanah dengan tangan, ambil tanah dengan tangan, kita ada dah kuasa aku nak ambil tanah ni untuk mengharuskan sembahyang. Maka masa kita sapu pun kita masih lagi ingat kita buat ni untuk mengharuskan sembahyang. Itu maksud dia. Baik. Dia tidak sama dengan berwuduk. Berwuduk ni masa kita ambil air, kita tak niat untuk ambil wuduk. Kita masa ambil air, kita tak niat untuk berwuduk. Kita niat untuk minum. Siapa masa nak minum, aku puasa. Nak semayang, tak jadi nak minum pakai ambil wuduk dah dulu. Itu tak ada masalah. Masa niat saat ni, masa ambil tanah saat ni, kita bukan niat untuk berwuduk. Masa ambil air saat ni, kita bukan niat untuk berwuduk, untuk minum. Tapi masa tak di mulut, aku puasa. Lepas tu pakai ambil wuduk dah dulu dengan air tu, tak ada masalah. Dia berbeza dengan tayamum. Tayamum, masa kita ambil tanah tu, tujuan kita nak bertayamum. Tujuan untuk kita mengharuskan fardu sembahyang. Masa kita basuh muka saat ni tu, kita masih lagi sedar bahawasanya apa yang kita buat saat ni tu untuk mengharuskan sembahyang. Dia sebenarnya mudah je sebab kita masa kita ambil tanah, kita sapu muka, sapu tangan, memang ada kosak dalam hati dia, niat dalam hati kita bahawasanya perbuatan tersebut untuk mengharuskan sembahyang. Jadi kedua, berniat dengan niat untuk membolehkan sembahyang. Sekiranya salat fardu, maka berniat untuk membolehkan salat fardu. Diwajibkan berniat ketika meletakkan tangan pada tanah dan mengekalkan niat sehingga menyapu sesuatu pada wajah.
Ketiga, menyapu wajah. Sapu muka. Sapu muka. Dia apa yang disunatkan ketika kita bertayamum adalah kita kena kurangkan debu pada tangan. Jadi kita ambil debu, semoleknya kita kurangkan. Sama ada kita getak dulu, ataupun kita tiup, ataupun kita tepuk. Yang penting kita nak kurangkan tanah, ataupun kita buat gini, berapa? Okey, kita ambil, kita sapu gitu, tak ada masalah. Untuk mengurangkan debu yang ada pada tangan. Ada debu, lepas tu kita bersapu. Bukan mesti buat macam berdoa. Lagi dah penuh muka, nampak seluk. Bukan gitu. Kalau misalnya penuh muka, cara dia kena tok seluk tanah dalam gayung pakai curuh gitu macam berdoa. Dia bukan syarat gitu. Syarat dia adalah mesti ada tanah di tangan. Walaupun sikit kita sapu di muka, walaupun tak dapat. Bahkan dalam mazhab Hanafi, kalau tak ada debu sekalipun tak ada masalah. Dalam mazhab Hanafi, kalau batu, kita boleh tayamum dengan batu. Batu tak ada debu dia, tepuk je. Tak ada kosong di tangan, sapu. Itu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Imam Syafi'i tak mesti kena tanah yang mempunyai debu. Mesti kena ada debu walaupun sikit. Dan disunatkan kurangkan debu yang ada pada tangan. Jadi kita tepuk, kita ronyoh gitu, ataupun kita pun getak ke, ataupun kita tiup, dah kira. Lepas tu kita sapu muka. Sapu biar gata. Ikutlah sapu gana, yang penting gata. Sapu gitu ke, ikutlah, yang penting gata. Tapi hak nak mudah, ambil daripada atas, pergi ke bawah. Ambil daripada atas, pergi ke bawah. Celah-celah ni biar kena. Bawah kening dah, memang nak kena dah. Nak kena warna, nak kena mesti kena ambil debu lah. Ambil tok celah gitu. Nak pergi kena. Dah syarat dah tu. Siapa jagut dah syarat dah. Bawah tu je luar-luar je. Okey. Cuma mazhab Imam Syafi'i ni kena biar kena belaka kan. Celah ni kena belaka. Ambil start daripada atas, turun ke bawah, tangan seorang, buat luas sikit. B. Okey. Tu cara dia. Ni kena belajar belaka ni sebab kita tak tahu bila kita sakit. Kita tak tahu bila kita sakit. Biasalah orang dah sakit kau, tak boleh kena air lah, apalah, mesti kena tayamum kan. Dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, sama ada ketika sihat ataupun sakit, mesti kita tetap hamba Allah. Tak bukan ketika sakit dak cara ke sembahyang dah. Tu dah kena. Sakit dak sembahyang. Mana pula? Apa mu hamba Allah ketika mu sihat ke, ketika mu sakit mu bukan hamba Allah, mu jadi hamba syaitan pula ke? Mana? Dak kira ketika sihat ke, ketika sakit, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika sakit ada cara hak yang direngankan kepada kita, hak yang perlu kita kena buat. Jadi kita kena belajar ketika sihat ni, agar apabila kita sakit lagi, kita dapat guna apa yang kita belajar. Dalam masa yang sama kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk kita menjaga kewajipan meninggal perkara yang dilarang ketika kita diuji dengan sakit. Baik. Keempat, menyapu pada kedua-dua tangan sehingga ke siku. Sapu tangan hingga ke siku. Lagu mana cara sapu, ikutlah lagu mana cara sapu pun. Cuma hak yang disebut oleh ulama, hak mudah gini je. Hak mudah kita tepuk. Okey, kita pun gonyoh gini, kena belakang ni atas ni. Gonyoh gini sampai sini. Okey, bagi. Begini berapa gonyoh gitu gonyoh. Gitu berapa buat gitu. Tak ada apa, tak ada masalah buat gini berapa. Kalau buat gini nampak sungguh sangat. Okey, buat gini je. Okey, biar kena belakang. Kena belakang celah ni kena. Sini tak apalah sebab ada dah debu sini. Okey, bagi selesai. Ini pula sering gitu, kena belakang. Baik, masa tepuk sini tu buka sikit tangan biar tepuk naik, debu naik celah-celah ni. Jadi tak perlu dah kita buat gitu. Tidak kena buat gitu pula. Baik. Itu cara dia. Tayamum. Cuma ada sebahagian ulama dia kata mana sebenarnya tayamum bukan sampai ke siku. Ni dua pergelangan ni. Dua pergelangan. Dan pandangan ni adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Mazhab Maliki dengan Hambali. Jadi sampai masa sapu tangan sini je, sapu pergelangan tangan sahaja. Baik, ada pandangan tapi mazhab kita sampai di siku. Katanya keempat, tertib sebagaimana yang disebutkan. Kena ikut tertib lah. Sapu muka dulu baru sapu tangan. Dia sapu tangan ni bukan sapu muka, bukan mesti dengan tangan. Kita tepuk dengan kain buat apa? Kita ambil debu tok atas kain, kita ambil kain kita gonyoh di muka pun boleh juga. Kita ambil debu tok atas kain kita gonyoh gitu di tangan pun boleh juga. Bukan mesti dengan tangan. Yang penting sapu tanah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya faslun wa syurutut tayammumi al-qasdu ila turab. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada dok nak tanya benda? Tak ada, kita berhenti dulu Tak ada orang tanya benda tak ada, kita berhenti dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.